Baiklah, itu tadi nombor-nombor yang penting untuk hari ini iaitu 27,831 kes harian baru, paling tinggi pernah direkodkan seperti yang saya katakan tadi. Dan untuk mendapatkan ulasan lanjut mengenai perkara ini bersama saya ketika ini ialah pakar perubatan kesihatan awam yang tidak asing bersama Astro Awani, Dr. Farhan Rusli. Selamat malam, Doktor. Selamat malam, Jasmine. Baiklah, Doktor, tadi kita ada berbual sebelum itu, kita nak tahu juga ini adalah angka-angka hari ini. Kita ada bercakap mengenai kerajaan telah pun mengatakan sebelum ini tiada PKP yang akan dilaksanakan. Namun dengan jumlah kes yang tertinggi pada hari ini dan mendatang kemungkinannya, apa langkah-langkah yang boleh diambil dan bagaimana kita nak melihat sebagai masyarakat yang sering melihat kepada jumlah dan nombor itu, Doktor? Jadi apa yang kita harus berikan kepentingan ataupun perincian adalah kepada nombor angka yang kemasukan ke dalam hospital ataupun mereka yang memerlukan bantuan pernafasan. Tetapi walaupun kita mengatakan jumlahnya 0.35%, 0.4% dan sebagainya, jika jumlah peratusan ini masih lagi menggemban ataupun menaik kadar dia, ia mungkin akan membimbangkan sistem kesihatan kita. Apa maksud saya? Kalau 100,000 orang bermakna akan ada lebih kurang 400 hingga 500 sehari yang mungkin perlukan intensive care ataupun rawatan rapi dan sebagainya. Dan walaupun sekarang dengan jumlah 27,000 ada lebih kurang 100 orang yang kena masuk ke dalam hospital dengan rawatan menggunakan rawatan ataupun bantuan pernafasan dan sebagainya. Tetapi jika kita masukkan 100 orang setiap hari untuk 30 hari seterus ini, bermakna kita akan ada 3,000 dan angka itu mungkin akan membimbangkan daripada segi kesihatan awam. Walaupun kita mengatakan jumlah angka besar itu bukanlah sesuatu yang patut kita tengok sebagai nisbah mutlak ataupun nombor mutlak macam itu saja, kita harus berjaga-jaga. Bermakna kepentingan ataupun tanggungjawab kita untuk memastikan angka ini tidak lagi merebak dengan besar adalah amat-amat penting kerana kita tidak mahu sistem kesihatan kita terganggu seperti tahun lepas. Doktor, kita bercakap mengenai SOP. Sebelum ini penat kita berkatakan kepada mereka untuk patuh SOP dan sebagainya. Tidak ada lagi PKP akan dilaksanakan. Itu yang pasti, PKPD mungkin di kawasan-kawasan. Tapi kes ketika ini sporadik. Jadi bagaimana orang mahu memahami bagaimana agaknya kita nak keluar itu mematuhi SOP, tetapi kita juga ada sense of worry untuk kita keluar dan sebagainya. Kerana life goes on. Ketika ini livelihood tu dah berjalan semula seperti biasa, namun kes itu tidak reflect kepada SOP ataupun pematuhan SOP itu, Dr. Farhan. Jadi apa yang penting kat sini untuk kita kena pasti ialah betapa pentingnya untuk kita menggunakan QR check-in seperti MySejahtera dan sebagainya kerana kita ingin mengelakkan sporadic cases. Sporadic cases ni bermakna kita telah gagal daripada sistem mengenal pasti kontak rapat kita. Jadi kenapa benda ini boleh berlaku? Benda ini boleh berlaku jika kita tidak scan check-in ataupun kita berada di kawasan yang kemungkinan besar mereka tiada MySejahtera ataupun mereka tiada telefon bimbit ataupun akses kepada internet. Inilah sebenarnya yang menjadikan sebagai sesuatu yang sukar. Jika kita tengok di negeri-negeri seperti di Kuala Lumpur, di Selangor di mana jumlah penggunaan smartphone adalah tinggi, internet juga adalah laju, kita nampak bahawa pengesanan kontak rapat ini makin lama makin bagus. Tetapi bila kita pindah ke negeri seperti Sabah dan sebagainya, mungkin penggunaan dia tidak setinggi di Selangor dan Kuala Lumpur, yang itulah menyebabkan kita tidak mendapat melaksanakan pengesanan kontak rapat. Dr. Farhan, menyentuh sedikit mengenai vaksinasi. Kelantan dan juga Sabah antara negeri yang mencatatkan kadar vaksinasi terendah di Malaysia ketika ini dan reflected in Sabah punya kes hari ini iaitu 5,082 kes. Mungkin Dr. Farhan penat kita berkatakan kita mahu semua sekali keluar vaksinasi, kini tertumpu kepada Peak Kids pula. Dr. Farhan, mungkin last kita cakap lagi sekali, keluarlah vaksinasi. Dr. Farhan. Jadi apa yang pentingnya kepada mereka yang masih lagi tidak mengambil vaksin dos pertama dan kedua, anda harus melaksanakannya sekarang. Kerana kita nampak trend bahawa mereka yang tidak menerima vaksin adalah yang tertinggi sekali yang memerlukan bantuan pernafasan. Kedua, mereka yang tidak mengambil booster, terutamanya golongan yang telah menerima vaksin Sinovac kerana imuniti di dalam badan anda mungkin berkurangan. Anda mungkin rasa dengan dos 1 dan 2 anda mungkin ada coverage ataupun ada sistem imuniti. Tetapi sebenarnya selepas kajian dilaksanakan, kita dapat kena pasti bahawa booster ataupun dos penggalak ini adalah teramat penting bagi anda. Dan kita juga tengah mengenal pasti bahawa kemungkinan dos keempat juga perlu diberikan. Jadi kita haruslah mengambil langkah proaktif kerana kita haruslah lindungi diri kita dan kita jagalah diri kita supaya kita tidak membebankan keluarga kita, komuniti kita dan juga negara.